Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari kepada semua rakan-rakan kita. Apa khabar semua? Alhamdulillah, hari ni kita sudah masuk Ramadan yang kelima. Okey, baiklah. Hari ni hari ni merupakan sambungan daripada siri yang semalam yang kita akan membedah buku Communicate Like Muhammad. Baiklah. Okey, kita sudah ada Ustaz Syaifuddin sebentar ya. Saya jemput Ustaz untuk menyertai kita punya siaran langsung. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Assalamualaikum. Okey, baiklah. Okay, baik. Semalam kita bersama dengan saudari Sarah. Tapi hari ni bersama dengan saya, saudari Farah pula. Okey. Baiklah Ustaz. Tanpa buang masa, kita nak teruslah membedah buku Communicate Like Muhammad dengan tajuk yang kita bawa pada hari ini iaitu Tenang Berkata-Kata, Bercakap Seperti Nabi. Okey, baiklah, tajuk kita Tenang Berkata-Kata ni. Okey, baiklah Ustaz. Apakah yang dimaksudkan tenang dalam berkata-kata? Okey, macam mana cara kita nak bercakap seperti Nabi, tenang dalam berkata-kata? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Tajuk hari ni atas jemputan. Tajuk hari ni tentang tenang berkata-kata, bercakap seperti Nabi. Untuk memang kita semestinya mesti berada dalam keadaan tenang sentiasa, kan? Dalam apa juga keadaan kena tenang. Dan gangguan ketenangan ni lazimnya datang daripada proses komunikasi yang tidak baik. Gitu kan. Orang kata salah cakap, orang cakap tidak elok, kita terasa hati, datang daripada komunikasi yang kita buatkan kita tak tenang. Banyak faktor lah. Jadi isu tenang dalam berkata-kata ni, kita mesti membetulkan diri kita apabila kita mahu berkomunikasi. Dalam hati, dalam diri kita tu permulaannya. Bermula dengan tiada hasad dengki, tiada dendam, tidak ni, dan juga tidak ada rasa mahu menyakitkan hati orang dan sebagainya. Dan itu datang dari hati, kan. Ada sikap memaafkan orang, maka kita akan rasa tenang apabila kita memaafkan orang dan sebagainya. Kemudian ditunjukkan daripada cara kita bercakap. Cara kita bercakap, kita cakap tidak menyakitkan hati orang, cakap kita tidak memburuk-burukkan orang, cakap kita tidak mengumpat, bercerita perkara yang tidak baik tentang orang. Kemudian kita pula tidak mengungkit perkara-perkara yang tak elok terhadap orang tersebut. Maka kita akan sentiasa tenang memandangkan kita sudah buang hal-hal tersebut daripada sistem komunikasi kita, buang daripada otak kita, dibuang daripada hati kita. Kemudian antara perkara yang penting dan selalu kita buat yang kita rasa tak berdosa, iaitu kita selalu mengenang kenangan-kenangan pahit kepada orang. Kita cakap kepada orang, aku dulu susah lah, aku dulu gini, aku dulu begini, kan? Dan Rasulullah SAW memang tidak mengenang kenangan pahit. Walaupun Rasulullah kematian ibu, kematian datuk, kematian bapa saudara, kematian isteri, dipulaukan, macam-macam lah. Tetapi Rasulullah bersama orang lain tidaklah berkomunikasi dengan kata waktu isteri saya sakit dulu, saya sangat sedih. Tak ada, ayat begitu tak keluar daripada mulut Nabi. Jadi di situlah permulaan kita dapat menenangkan hati kita, tenang hati dalam berkomunikasi dengan orang lain. Orang pun suka dengan kita, memandangkan kita tak ada perkara-perkara yang negatif yang kita bawa semasa berkomunikasi, berbual dengan mereka. Begitulah lebih kurang. Mendengarkan jawapan Ustaz tu, saya teringat kata-kata orang sekarang lah. Dia kata macam,
saya ni apa kata mulut je jahat, hati saya baik, tapi sebenarnya apa yang kita cakap tu keluar daripada hati kita. Apa yang hati kita rasa, itulah yang kita ungkapkan melalui kata-kata kita. Okey, baiklah Ustaz, untuk soalan yang seterusnya. Okey, di dalam buku Communicate Like Muhammad, Ustaz ada menekankan tentang communicator genius. Rasulullah SAW merupakan seorang communicator genius. Okey, boleh tak Ustaz terangkan apa yang dimaksudkan dengan communicator genius dan apakah contoh Rasulullah itu sebagai communicator genius? Baik. Saya gelarkan Rasulullah itu sebagai communicator genius, memandangkan hasil usaha Nabi berdakwah, mendidik masyarakat, semuanya kebanyakannya datang daripada hasil komunikasi lisan Nabi dan hasil komunikasi bukan lisan juga, iaitu cara Nabi tunjuk tindakan akhlak dan sebagainya, gitu. Dan bagaimana dikatakan communicator genius, iaitu Rasulullah SAW dapat berkomunikasi dengan situasi ataupun orang itu dengan konteks yang tepat. Maksudnya sekiranya seseorang itu datang berjumpa Nabi, bertanya soalan dan sebagainya, Rasulullah boleh memberi jawapan yang tepat terhadap orang itu. Bahkan kalau kita tengok baca hadis-hadis Nabi, ada situasi sahabat berbeza, bertanya soalan yang sama, tetapi jawapan berbeza-beza mengikut sahabat itu. Itu. Jadi nasihat yang Rasulullah bagi itu tepat pada orangnya, tepat kepada situasinya, dan tepat kepada hasil yang berlaku terhadap komunikasi itu. Jadi bagaimana kita nak jadi macam Nabi? Caranya kita kena berlatih bercakap dengan pilihan perkataan yang betul, mengetahui situasi itu dengan tepat dan mengenali orang yang kita cakap tu dengan lebih baik. Maknanya kita tak boleh cakap sembarangan lah. Ikut suka cakap je, sama je mana-mana orang, kan? Tak boleh. Lebih mudah bercakap lelaki dengan perempuan tak sama dengan lelaki bercakap dengan lelaki. Sudah beza. Salah cakap mungkin yang perempuan boleh terasa, yang lelaki tak terasa. Maka kena berlatih dulu. Lebih mudah macam kita sekarang ni di media sosial, bila kita cuba nak kita panggil berbahas ataupun berbincang dengan orang, sebelum kita komen pada komen dia tu, kita buka dululah dia punya profil dulu. Tengok dululah umur berapa, ada gelaran ke, datuk ke, datin ke, Tan Sri ke, ataupun ustaz ke, sebelum kita komen. Supaya orang tahu kita beradab sopan dengan kita berkomunikasi. Bukannya kita baca tu, kita rasa tak setuju, terus kita balon je. Tak boleh begitu. Kita tak jadi macam Nabi buat lah. Begitulah secara ringkasnya. Okay, Ustaz, saya tertarik dengan jawapan yang Ustaz berikan. Macam yang Ustaz katakan tadi, Nabi beri jawapan tapi ianya berbeza mengikut orang yang datang bertanya. Ini menunjukkan bahawa kita belajar teori. Kita belajar teori tapi aplikasi tu kita kena tengok pada audiens kita juga. Macam mana dia punya latar belakang, apa semua. Dan itu penting lah supaya komunikasi yang disampaikan itu berkesan. Okay, baik Ustaz, untuk soalan yang ketiga. Okay, setiap hari kita mesti akan berkomunikasi. Kita bercakap dengan anak, kita bercakap dengan isteri, kita bercakap dengan rakan sekerja dan sebagainya. Okay, adakah cara kita berkomunikasi dengan setiap orang ini perlu sama? Contohnya kita bercakap dengan anak, okay, nada dia sama, dia punya intonasi dia sama, dengan isteri pun sama, dengan rakan kerja, dengan majikan semua sama. Dan apakah asas penting dalam kita berkomunikasi dengan orang sekitar kita? Baik. Tadi saya dah cerita sikit kan, lebih kurang bagaimana komunikasi caranya. Asas paling besar, saya panggil rukun komunikasi Nabi, iaitu kita mesti membezakan antara person dan action. Membezakan antara person dan action. Maknanya person tu orangnya, personalitinya, habitnya.
actionnya apa yang dia buat. Apa yang dia buat waktu itu, ketika itu. Jadi kena bezakan. Berdasarkan satu hadis, dalam buku tu ada saya nak nyatakan hadis kisah seorang lelaki bernama Abdullah yang diceritakan selalu membuat Nabi ketawa. Lalu satu hari beliau minum arak dan ditangkap dan dibawa ke depan Nabi. Lalu Nabi pun memerintahkan supaya dipukul dia lah atas hukuman, atas kita panggil perbuatan dia. Maka ada orang di situ berkata, orang itu berkata, ni kutuklah dia, kerap kali dibawa ke hadapan Nabi. Maknanya sebelum ni pernah selalu bawa atas kesalahan minum arak. Lalu Nabi kata, jangan kutuk dia. Sesungguhnya saya tahu dia mencintai Allah dan Rasul. Jadi Rasulullah mengetahui personnya, iaitu person dia mencintai Allah dan Rasul. Tapi actionnya minum arak tadi. Maka Rasulullah dibezakan benda tu. Jadi di situ Rasulullah tu sebagai Rasul yang ada mukjizat dan sebagainya mengetahui dalam hati dia tu mencintai Allah dan Rasul. Dan actionnya sebagaimana yang kita lihat lah. Maka bila kita nak berkomunikasi, kita tak boleh nak samakan orangnya dengan, kan tak boleh samakan, maksudnya kita kena pisahkan antara orangnya dan actionnya. Contohnya seorang kita panggil seorang wanita menulis sesuatu yang tidak elok dalam media sosial, kan, tidak elok maksudnya mungkin satu yang tidak elok. Lalu kita pun lihat profil dia dengan pakaian seksi lah apa. Terus kita judge dia. Dia ni seorang yang jahat lah, apalah dan sebagainya. Sedangkan kita nak nilainya perbuatan dia yang ditulis tidak elok itu. Takkan semua benda dia jahat. Kan? Jadi kita pisahkan dulu. Kita hanya komen pada tindakan dia sahaja. Diri dia tu bukan urusan kita sebenarnya. Diri dia tu ahli keluarga dia lah, dia kena tegur dan sebagainya. Jadi cara kita menilai orang tu, kita tak boleh nampak dia macam ni. Contohnya kita jumpa orang bertatu di muka kan. Kita tak boleh kata dia jahat. Tak boleh. Sebab ada macam, dan ni non-Muslim lah kan. Ada orang memang suka ada tatu. Tapi dia tak pukul orang. Bukan jenis gangster tak. Pesen dia suka macam tu. Jadi bila kita pisahkan antara orang, person dan action tu, maka komunikasi kita lebih baik lah. Begitu. Jadi itu perkara pertama lah, perkara utama yang mesti kita guna dalam berkomunikasi. Begitu. Betul Ustaz. Kita orang kata kita tak boleh pukul timbang rata semua. Okey, contohnya bertato, okey dia ni jahat. Ini sedangkan kita tak tahu dia punya sejarah, cerita dia semua kan. Sebab setiap orang ada cerita dia yang masing-masing. Okey, baiklah Ustaz. Kita soalan yang seterusnya, kita beralih pada soalan seterusnya. Ada orang kata kita ni bercakap kena tegas. Bukan macam tegas je, kasar. Kita cakap lembut tak jalan, orang kata. Cakap lembut tak jalan, orang pijak kepala je. Jadi apa pandangan Ustaz? Perlukah kita cakap macam marah-marah supaya orang ikut kita, dengar cakap kita? Silakan Ustaz. Baik. Itu memang ada orang berfikiran begitu. Semua sama je. Kalau pasien dia marah, dia cerita tegur, aku memang gini, aku memang cakap gini dengan orang, tak kisah siapa-siapa pun. Jadi cara Rasulullah tak begitu, kan? Cara Rasulullah ada dibeza-bezakan cara, bergantung pada situasi, apa perkara apa yang berlaku dan sebagainya. Ada waktu Rasulullah memang tegas, berubah wajah merah, nampak marah. Ada waktu biasa saja, senyum-senyum saja, walaupun kesalahan tu agak berat juga. Contoh bagi contoh yang Rasulullah yang kita rasa patut kena marah tapi tak marah pun. Contoh seorang dalam bulan puasa ni ada peristiwa seorang lelaki datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah bersama dengan isteri di siang hari bulan Ramadan. Apa yang patut kami lakukan? Rasulullah pun kata, adakah saudara mampu membebaskan hamba? Lelaki itu jawab, oh tak mampu.
adakah saudara boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut? Laki menjawab, kami tak mampu. Lalu Nabi tanya lagi, adakah saudara mampu memberi makan 60 orang miskin? Kami pun tak mampu. Lalu pada ketika itu ada orang bagi sebakul kurma kepada Nabi. Lalu Nabi pun bagi pada dia, Nabi kata bagi kurma kepada dia, dan Nabi kata sedekahlah dengan bagilah makan orang-orang itu dengan kurma ini, orang-orang miskin dengan kurma ini. Lalu dia kata tidak ada orang yang lebih miskin daripada kami. Lalu Nabi pun kata saudara makanlah bersama ahli keluarga, dan Nabi pun tersenyumlah sambil ternampak gigi. Jadi di situ kalau kita kira kesalahan tu berat betul. Kalau kita memang dah marah, apa kan saya dah cakap jangan buat kan. Mesti macam tu lah kita bebel lah. Tak, Nabi tak bebel pun. Bahkan Nabi boleh senyum pula. Makanlah, awak makanlah sama-sama awak. Begitulah. Itu Nabi. Tapi ada situasi Nabi tegas. Adalah bahagian hadis, tuan-tuan boleh baca buku tu. Ada diterangkan lah. Cuma prinsipnya adalah apa yang Nabi tegas. Perkara apa yang Nabi marah tu? Pertama sekali perkara yang melibatkan akidah lah. Perkara ribat akidah memang Nabi tegas lah, ditegur dan sebagainya dengan tegas. Terutama di kalangan kita orang Islam lah, bila ada orang yang cakap perkara-perkara ribat akidah yang salah, kita kena bagi faktanya lah. Kita cakap ini salah, saudara kena betulkan, kena tegas. Yang kedua, kesilapan ataupun kesalahan yang menyusahkan orang lain. Ini penting. Menyusahkan, betul-betul menyusahkan orang lain. Kita kena tegas menegur orang tersebut lah. Begitu. Bukan semua benda nak marah kan. Jadi, kesalahan bagi menyusahkan orang lain tu memang dirakamkan dalam hadis-hadis lah. Contohnya sahabat yang melaksanakan sembahyang dengan membaca surah yang panjang sehingga diadu. Ada orang-orang yang di situ, orang kawasan tu mengadu pada Nabi. Sahabat tu jadi imam, baca surah panjang, orang itu mengadu dan Nabi menegur dengan tegas lah. Jadi situasi itu memang menyusahkan orang walaupun nampak baik. Jadi imam baca surah panjang, memang sahabat tu baca surah Al-Baqarah. Jadi panjang sangat. Walaupun kita baguslah baca semayang kan, benda tu teknikalnya betul, tekniknya betul, niat pun baik, tapi kesannya tak baik. Maka Rasulullah tegur. Itu yang berlaku. Maka cara kita berkomunikasi ni tak bolehlah sama semua kan, dengan anak, dengan isteri, dengan ni tak boleh sama kan. Cara kita cakap, penggunaan perkataan dan sebagainya. Jadi tak bolehlah kita nak cakap benda yang tinggi-tinggi kepada anak-anak, ayat-ayat yang laras yang tinggi pada anak-anak. Tak sama dengan kawan-kawan dan sebagainya lah. Lebih kurang begitulah. Cikgu Ustaz, pada zaman sekarang ni kita gunakan platform internet ni lah kan. Media sosial ni ada yang gunakan untuk perkara-perkara yang alhamdulillah bermanfaat. Contohnya kita buat perkongsian apa semua, dan ada juga yang menggunakan platform media sosial ni untuk meningkatkan, menimbulkan permusuhan antara kita. Contohnya kita kecam orang tu orang ni kan. Jadi pada pandangan Ustaz kan, bagaimana kita nak berkomunikasi menggunakan media sosial ni mengikut sunnah Rasulullah, menjadikan platform media sosial ni untuk kita berkomunikasi dengan baik mengikut sunnah Rasulullah. Baik, isu media sosial ni perangai, memang ada orang suka berperangai, suka mengecam orang lain. Sama macam kita di sekolah dululah. Masa kita sekolah dulu memang ada. Dalam kelas kita tu kerja dia mengata orang je, mengecam orang je, membuatkan orang sakit hati dan sebagainya. Memang ada begitu. Dan bagi setengah orang tu, perkara itu menyeronokkan dia. Ada orang begitu. Itu kita tak boleh nak nafilah. Dan kita pun sukar nak ubah. Memandangkan kita bukannya ahli keluarga dia dan sebagainya untuk tegur. Cuma kita yang selalu baca terikut-ikut dengan gaya itu kena ubah dengan mengelakkan daripada menggunakan perkataan-perkataan yang tidak elok, makin hamun, carut dan sebagainya. Memandangkan ada orang sudah normalize, sudah menganggap normal
mencarut, ada menganggap normal dengan maki hamun, menggunakan selalu menjadi budaya begitu, maka dianggap benda tu alah tak ada apalah, biasa je kan. Sedangkan perkara itu tu tak elok. Kan maki hamun, dan Nabi pun sendiri memang dengan tegas melarang. Ada sahabat pada waktu tu memanggil sahabat lain. Sahabat tu dia memanggil Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ni orang asal usul daripada Afrika. Jadi kulit dia agak hitam lah. Lalu sahabat tu panggil Bilal dengan memanggil, "Hei anak hamba perempuan yang hitam." Dia panggil. Lalu Nabi berubah muka dan Nabi menegur sahabat itu dengan berkata, "Masih ada kalikah saki-baki perangai jahiliah pada kamu?" Lalu Nabi sebut orang yang mencaci orang Muslim itu fasik, dan yang membunuh orang Muslim itu kufur. Lalu kita ambil pedoman sinilah. Mencaci ni, mencaci Muslim lain ni bukannya daripada ajaran kita dan Nabi sendiri larang. Jadi bila kita tahu hukum begini, kita kena betul-betul elak lah mencaci. Ada orang ingat macam, alah tak ada apalah, ya dah biasa, bodoh-bodoh biasa. Disebut bodoh, disebut bangang, disebut apa-apa perkataan yang tidak elok. Memandangkan sudah masuk, sudah menjadi darah daging dalam diri dia bercakap dengan cara begitu. Dia tak kisah lelaki perempuan, memang ada, biasalah kita baca kan, dianggap biasa. Dan sama juga dengan mencarut, ada juga orang memang normal mencarut, dan kadang-kadang dianggap kelakar pula. Kan ada video yang viral, yang budak kecil, budak kanak-kanak tu buat isyarat jari tengah yang tidak elok, hingga Khabi Lim ambil video dia kan, dan dipuji-puji pula dalam website tu, menjadi viral sehingga influencer antarabangsa ni. Itu perbuatan tak elok, tak patut dibanggakan pun. Betul. Dah lah kanak-kanak wajar pun tak tahu. Jadi kita sudah normalkan benda tu. Dan tu satu benda yang tidak elok. Jadi kita kena mulalah dengan diri kita supaya kita bercakap melalui cara yang baik, sunnah Rasulullah SAW yang baik. Dan Rasulullah sendiri pun memang tidak suka bercakap mengenai benda begitu. Walaupun Rasulullah boleh saja guna, tapi tak guna. Begitulah lebih kurang. Sebenarnya saya tertarik betul sebab macam kita dah menormalisasikan benda yang salah. Sepatutnya tak boleh macam tu. Kita tak boleh macam kita ingat macam benda tu biasa. Tak boleh. Kita kena ubah. Kita macam ada ayat tu, kita kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Macam tu. Betul tak Ustaz? Okay Ustaz. Berkata pasal Ramadan. Sekarang kita masuk dalam Ramadan. Orang kata Ramadan ni bulan yang mulia, Alhamdulillah, penuh dengan keberkatan Ramadan ni. Dan orang kata Ramadan ni kita tak boleh cakap benda-benda yang tak elok. Merapu tak boleh. Nanti nak cakap benda-benda yang tak elok, kita sambung lepas Ramadan nanti, Syawal nanti. Macam mana? Apa pandangan Ustaz sendiri berkenaan dengan isu ini? Itu satu pegangan, pandangan yang salah lah. Sebab bercakap dengan betul ni, dengan baik ni, tidak seperti bulan Ramadan. Sepanjang hidup menjadi manusia tu, sehingga mati memang kena bercakap dengan baik, dengan betul. Ada orang sebaik bulan Ramadan pada tak pernah maki ni, itu tak betul tu cara cakap begitu. Cara cakap begitu tak boleh, kan? Jadi memandangkan sebenarnya kita rasa perbuatan kita yang suka maki-maki tu sebenarnya nak memuaskan hati kita saja. Walhal benda tu tidak menyelesaikan apa-apa. Mungkin lebih teruk, mungkin lebih buruk. Jadi itu yang berlaku. Jadi pandangan yang mengatakan bulan Ramadan saja kita tahan kan, nanti lepas tu lepas itu kita sambung balik. Itu satu pandangan. Kena buang lah cara berfikir begitu. Tak boleh. Sama jugalah macam waktu buat haji. Waktu haji jaga kata-kata. Lepas haji sama juga. Tak boleh gitu. Memang apa yang kita buat semasa haji kena buat juga di luar daripada tu, selepas pada tu. Itulah lebih kurang. Samalah dalam Ramadan pun sama, luar Ramadan pun sama. Begitu.
Okay, orang kata permulaan lah. Kita pun ada salah ada silap, tapi jadikan Ramadan, jadikan haji itu sebagai permulaan untuk kita ubah diri kita. Jangan normalisasikan benda yang salah lah orang kata. Okay, baiklah Ustaz. Kita memang dalam sehari kita memang akan berkomunikasi. Tak kira lah kita bercakap dengan siapa, kita memang akan bercakap. Jadi jadi macam mana kita nak bercakap tu dengan baik. Jadi dan Rasulullah SAW sendiri adalah suri tauladan dan kita perlulah mengikuti sunnah-sunnah baginda. Contohnya dalam berkomunikasi sendirilah untuk kita elakkan benda-benda yang tidak sewajarnya dan untuk membuatkan komunikasi itu lebih berkesan. Okay, baiklah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita. Dan ingat ya, semua rakan-rakan kita jangan biasakan benda yang salah. Kita biasakan benda yang betul. Sebab kadang kita rasa biasalah. Macam kita rasa macam berkomunikasi macam tu ialah cara terbaik kita. Tapi sebenarnya kita kena ikut sunnah Nabi lah yang terbaik supaya kita lebih tenang, supaya kita tak menyakitkan hati orang lain dan sebagainya. Dan seperti yang Ustaz katakan tadi mengenai asas dan rukun dalam komunikasi iaitu membezakan person dari action. Okey. Rakan-rakan semua boleh mendapatkan tips-tips dengan lebih banyak lagi dalam buku Communicate Like Muhammad. Apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi semuanya ada dalam ni. Dan saya rasa sangat berbaloi untuk kita semua dapatkan buku ni kerana banyak sangat tips yang dikongsikan dalam buku ni untuk kita memperbaiki kita punya komunikasi supaya lebih baik insya-Allah. Okey, dan untuk pengetahuan rakan-rakan semua, buku ini merupakan salah satu buku yang berada di dalam kempen Ramadan dan Raya PTS, di mana jika kawan-kawan, jika rakan-rakan mendapatkan buku ini dan buku-buku lain dengan berharga RM50, kalian akan mendapat sampul raya satu set sampul raya secara percuma. Okey, baiklah Ustaz. Terima kasih sangat-sangat atas perkongsian Ustaz, dan saya banyak belajar dan kita semua perlu belajar untuk biasakan benda yang betul. Kadang kita rasa nampak macam kawan ada pernah BS berkomen bila mencarut baru nampak cool, kelakar. Macam yang Ustaz kata tadi, kita menormalisasikan benda yang salah. Macam tadi yang adik tu tunjuk jari yang tak sepatutnya dan kita jadikan benda tu viral dan orang puji-puji. Kenapa kita nak memuji benda yang salah? Jadi macam masyarakat kita bermula dari diri kita sendirilah. Semestinya kita kena memperbaiki diri kita, memperbaiki komunikasi kita dan sebagainya insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz hari ini. Assalamualaikum. Terima kasih semua.